Baik, kita mulakan surah Yusuf mulai daripada ayat 37. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala telah berkata ia, la ya'tikumah, tidak ia datang kepada engkau berdua. Tidak ia datang kepada engkau berdua. Kita tidak terjemahkan dengan menggunakan kamu berdua, ya. Sebab kalau istilah dhamir dalam bahasa Arab ni, kalau kita terjemah kamu berdua, kamu tu dah dikira jamak. Jadi tidak boleh nak disebut berdua lagi. Jadi sebab itu kita kena terjemah mengikut harfiah. Engkau kalau seorang, engkau berdua kalau dia berdua, kalau ramai dah kamu. Ya, jadi tak ada harfiah kita gunakan kamu berdua. Itu dah seolah-olah macam ya semua, kamu semua, macam tu. Ya. Jadi gunakan kaedah harfiah mengikut ya dhamir dalam bahasa Arab. Ya. Sebab itu bila berdua jangan sebut kamu, ya, jangan sebut mereka. Mereka tu dah jamak. Kalau dhamir tu dhamir huwa, dia. Kalau huma tu dia berdua. Jangan terjemahkan mereka berdua. Ya. Mereka tu dah jamak, tak payah berdua lagi. Macam tu, ya, istilah dalam harfiah. Sebab harfiah ni mengikut apa yang kaedah dhamir bahasa Arab menyebut. Ya. Baik, sekarang ni tidak ia datang kepada engkau berdua ta'amun, makanan, turzaqani, engkau berdua diberi, engkau berdua diberi akannya illa melainkan nabba'tukuma, aku khabarkan kepada engkau berdua. Aku khabarkan kepada engkau berdua bitakwilihi, dengan huraiannya atau tafsirannya. Qabla, sebelum, an, bahawa, ya'tiyakuma, ia datang kepada engkau berdua. Zalikuma, yang demikian itu, mimma, daripada apa yang, allamani, telah mengajar ia kepadaku, telah mengajar ia kepadaku, Rabbi, oleh Tuhanku. Ini sesungguhnya aku, taraktu, telah aku tinggalkan, millah, agama, kaumin, kaum, la yu'minuna, tidak mereka beriman, billahi, dengan Allah,
Wahum walhal mereka bil akhirah dengan akhirat. Mereka kafirun, orang-orang yang kafir. Baik, saya masuk mula. Ayat 37 daripada surah Yusuf ini. Dan mengesahkan sambungan daripada cerita yang lalu. Bahawa Yusuf lebih senang masuk dalam penjara daripada mengikuti kehendak wanita-wanita yang jahat itu. Jadi, dalam penjara pula, ada dua pemuda yang sama masuk penjara bersama dengan Nabi Yusuf. Seorang bermimpi, dia perah anggur dan kemudian dia bagi minum dengan anggur itu. Kemudian satu lagi, dia bermimpi, dia memikul roti atas kepalaku, tapi roti itu dimakan di burung. Jadi dia minta tafsiran kepada Nabi Yusuf. Dia tak kenal Yusuf itu seorang Nabi, tapi tengok wajah tu menyenangkan. Tengok muka Nabi Yusuf saja dah cukup tenang. Jadi itu yang dia minta, kalau boleh terangkanlah mimpi ni. Rasa ganjil sangat. Baik, apa kata Nabi Yusuf? Qala, telah berkata ia, la ya'tikuma ta'amun turzaqani. Tidak ia datang kepada engkau berdua oleh makanan engkau berdua diberi akannya, melainkan aku khabarkan kepada engkau illa naba'tukuma bita'wilih, melainkan aku khabarkan kepada engkau berdua akan huraiannya atau tafsirnya. Qabla an ya'tiyakuma, sebelum bahawa ia datang kepada engkau berdua. Faham tak bahasa ni? Maknanya, makanan tu belum sampai lagi pun aku dah boleh bagi tahu. Macam tu. Contohnya, pengawal nak bagi makan. Nak bagi makan apa? Jadi belum sampai lagi, Nabi Yusuf dah boleh bagi tahu. Macam itulah ilmunya. Kata Nabi Yusuf, zalikuma mimma 'allamani rabbi. Yang demikian itu daripada apa yang telah mengajarkan ia kepadaku oleh Tuhanku. Ini semuanya adalah ilmu yang Tuhanku ajar kepadaku. Inni taraktu millata qaumi la yu'minuna billah. Sesungguhnya aku telah tinggalkan agama kaum tidak mereka beriman dengan Allah. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Walhal mereka dengan akhirat, mereka orang-orang yang kafir. Mana mereka kafir dengan akhirat, mana tak percaya. Aku tinggalkan kaum yang tidak beriman dengan Allah dan kaum yang tak percaya adanya hari akhirat. Jadi Nabi Yusuf memberitahu bagaimana dia mendapat ilmu itu. Ini salah satu sebabnya. Kemudian sambung lagi, wattaba'tu, dan telah mengikut aku. Millata abai. Millah agama, abai bapa-bapaku. Ibrahim, wa Ishaq dan Ishaq, wa Yakub dan Yakub. Maka tiada adalah ia, lana bagi kami,
bahawa nusyrika kami sekutukan billahi akan Allah min syai'in daripada sesuatu. Zalika itu min fadlillah daripada kurnia Allah. Alaina atas kami. Wa 'alan nas dan atas manusia. Walakinna dan akan tetapi aksarun nas kebanyakan manusia la yashkurun tidak mereka bersyukur. Nabi Yusuf meneruskan pengalamannya. Wattaba'tu millata abai. Dan aku telah mengikut akan agama bapa-bapaku. Ibrahim wa Ismail wa Yaqub. Ibrahim dan Ishak wa Yaqub dan Yaqub. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf dia mengikuti jejak langkah agama moyang-moyang mereka, yaitu Ibrahim, Ishak dan Yaqub. Yaqub itu bapa dia. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'in. Tiada adalah ia bagi kami bahawa kami sekutukan akan Allah daripada sesuatu. Maksudnya, kami tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Zalika min fadlillah alaina wa 'alan nas. Itu daripada kurnia Allah ke atas kami dan ke atas manusia. Walakinna aksarun nasi la yashkurun. Dan akan tapi kebanyakan manusia tidak mereka bersyukur. Inilah kebanyakan manusia. Dia tidak bersyukur. Syukur ni lawannya kufur. Jadi kebanyakannya mereka kufur, mereka sekutukan Allah, mereka minta kepada selain Allah. Inilah punca-puncanya kata Nabi Yusuf alaihissalam. Sama lagi, ya sahibai, wahai dua sahabat. As-sijni, penjara. Baik, saya nak terangkan mana datangnya dua sahabat. Asalnya sahibaini. Sahibaini. Kalau marfu, sahibani. Macam rojulani, rojulaini. Jadi kenapa hilang nun? Sahibaini. Jadi sahibah. Sahibayil jadinya. Mana nun tu hilang? Sebab kalau dia jadi mudhaf, nun tu kena hazafkan, kena buang. Dia tak boleh sahibaini sijni. Macam ni tak boleh. Sijni tu mudhaf ilaih. Jadi bila jadi mudhaf, yang ada nun tu kena buang. Jadi sahibayyi, sahibayyis. Macam tu. Sahibai. Kalau wakafkan. Kalau nak sambung, sahibayyis sijni. Macam tu. Baik, wahai dua sahabat penjara. A'arbabun, adakah Tuhan-Tuhan? Arbabun, tahu tak? Itu jamak rob. Kalau satu rob, robban, robbun. Jamaknya arbab. Yang kita sebut Rabbil Alamin.
Tuhan sekalian alam, Rabbi. Ini daripada Rob, kalau masdar tanwin Robban. Kalau marfu Robbun. Jamaknya Arbabun. Ya. Tuhan-Tuhan mutafarrikuna. Mutafarrikuna yang bercerai-berai. Khairun, lebih baik. Atau Allahu Allah. Al-Wahidu, yang esa. Al-Qahar, lagi maha perkasa. Jadi kita jumpa kalimah Qahar kan? Ya? Wahidul Qahar. Yang esa lagi perkasa. Sebab itu kita boleh kita terjemah Azizur Rahim, Aziz, maha gagah. Kadang kita tengok terjemahan, kadang itu ada maha perkasa, Aziz. Jadi tak kenalah. Sebab maha perkasa kita gunakan ya kalimah Al-Qahar ini. Ya, Al-Qahar. Kalau Aziz kita terjemahkan maha gagah. Ya. Nah, ini Qahar, maha perkasa. Ya. Baik. Ya, berbalik ya kepada pertanyaan tadi. Maka Nabi Yusuf menanyakan lagi. Ya sahibas sijni. Untuk berfikir supaya sahabat penjara ni berfikir. Wahai dua sahabat penjara. A'arbabun mutafarrikuna. Ya, adakah Tuhan-Tuhan yang bercerai-berai lebih baik? Amillahul wahidul qahar. Atau Allah yang esa lagi maha perkasa. Cuba kamu fikirkan. Ya, mana lebih baik? Tuhan banyak bercerai-cerai. Ya, mana kita nak pilih? Ya, dengan ya Allah yang hanya satu ataupun esa tapi dia kuat. Yang banyak-banyak tu banyak saja tapi tak kuat. Yang Allah ni satu tapi dia kuat, perkasa. Mana lebih baik? Ya. Sama lagi. 40 ya. Ma ta'buduna. Tidak aku sembah. Tidak aku pula. Tidak kamu sembah. Ma ta'buduna, tidak kamu sembah. Min dunihi, daripada selainnya. Illa, melainkan. Asma'a, nama-nama. Samaitumuha, telah kamu namakan akannya. Telah kamu namakan akannya. Antum, kamu. Wa aba'ukum, dan bapa-bapa kamu. Ma, tiada. Anzala, telah menurunkan ia. Ini rubai. Jadi kita terjemahkan dengan makna muta'addi, iaitu makna melampau. Telah menurunkan ia. Ya, kalau sulasi, nazala, telah turun ia. Kalau nazala, telah turun ia. Dia tak melampau. Kalau dia jadi 4 huruf, anzala, jangan terjemah turun saja. Telah menurunkan ia. Macam tu. Allahu, oleh Allah. Biha, dengannya. Min sultan, daripada keterangan. In, tiada. Al-hukmu, hukum. Illa, melainkan.
lillah, kepunyaan Allah. Amara telah menyuruh ia anla, bahawa tidak boleh ta'budu, kamu sembah, illa, melainkan, iyahu, akannya. Zalika, itu, ad-din, agama, al-qayyim, yang lurus. Walakinna, dan akan tetapi, aksaron nas, kebanyakan manusia, la ya'lamun, tidak mereka mengetahui. Baca mas mula ayat yang ke-40. Nabi Yusuf masih menerangkan, atau istilahnya, sempatlah dia berdakwah kepada dua sahabat yang ada dalam penjara ini. Ma ta'buduna min duni, tidak kamu sembah daripada selainnya, daripada selain Allah, illa, melainkan asma'a, nama-nama, samaitumuha, telah kamu namakan akannya, antum wa aba'ukum, kamu dan bapa-bapa kamu. Bila dibuat berhala, maka berhala itu diletakkanlah nama. Lata, Uzza, Manat dan sebagainya. Brahma, Krishna dan bagai-bagailah. Dia diberi nama berhala-berhala itu. Siapa bagi nama? Sama ada kamu bagi nama ataupun moyang-moyang kamu dah bagi nama berhala-berhala itu. Ma anzalallahu biha min sultan, tiada telah menurunkan ia oleh Allah dengannya daripada keterangan. Allah tidak turunkan pun keterangan, bukti suruh menyembah berhala dan memberi nama-nama tersebut. Inil hukmu illa lillah, tiada hukum melainkan kepunyaan Allah. Amara, telah menyuruh ia, Allah ta'budu illa iyahu, bahawa tidak boleh kamu sembah melainkan akannya, atau melainkan kepadanya. Tidak boleh kamu sembah melainkan hanya kepada dia sahaja. Zalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun, dan akan tapi kebanyakan manusia tidak mereka mengetahui. Jadi cantiknya Nabi Yusuf sempat dia berdakwah. Yang dua pemuda ini sebenarnya nak menunggu keputusan apa tafsiran dia mimpi. Tapi sebelum diterangkan tafsiran mimpinya, Nabi Yusuf sempat berdakwah, mengajak supaya menyembah Allah, mengesakan Allah, dan membuka minda mereka untuk berfikir. Contohnya, adakah Tuhan yang berpisah-pisah itu lebih baik ataupun Allah yang esa? Jadi hal-hal itu supaya mereka berfikir. Dan begitu juga dengan perkataan, siapa bagi nama berhala-berhala yang kita sembah, yang kamu sembah? Bukankah berhala yang kamu sembah itu yang bagi nama kamu ataupun moyang-moyang kamu, bukan daripada Allah? Jadi sempat dia
Saya mengajak berfikir tentang hal ini. Ya, inilah ke apa kehebatan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi dia tak duduk diam juga dalam penjara, melainkan dia sempat berdakwah kepada dua orang yang musyrik ini. Ya. Dua orang ini dua musyrik, ya, bukan Muslim tapi musyrik. Sama dengan moyang-moyang mereka yang menyembah berhala. Baik, ayat yang ke-41. Ya sahibayis, ya sahibai. Macam itulah. Wahai dua sahabat. As-sijni, penjara. Amma, adapun. Ahadukuma, salah seorang. Dari engkau berdua. Ahadukuma, salah seorang dari engkau berdua. Payaski, maka ia memberi minum. Rabbahu, akan tuannya. Tuannya, T-U-A-N. Tuannya. Khamron, akan arak. Itu saya katakan dalam surah Yusuf ni, ya, dalam menterjemah tu, ya, hati-hati. Bukan semua makna Rob, makna Tuhan. Ya, tapi Rob, ya, dalam surah Yusuf ni ada beberapa ayat maknanya Tuhan. Ya, Tuhan. Contoh dulu pun kita dah jumpa, ya, dengan makna Tuhan telah memuliakan aku. Tuanku telah memuliakan aku, bukan Tuhan. Ya. Kemudian satu lagi ni, ya, ia memberi minum akan tuannya. Kalau diterjemah, ia memberi minum akan Tuhannya, akan arak. Bagi minum Tuhan. Ya, tak kena kan? Sebab itu kena tahu. Ya. Surah lain tak ada. Hanya pada surah Yusuf. Ya. Makna, ya, Rob dengan makna Tuhan. Ya. Tapi bukan semualah, ya. Jangan letak semua pula makna dia makna Tuhan. Ya. Tengok ayat dia. Ya. Macam ni Rabbahu, Tuhan akan arak. Wa amma, dan adapun al-akhar, yang lain. Payus labu, maka ia disalib. Fatakulu, lalu ia makan. At-toir, oleh burung. Min ro'sihi, daripada kepalanya. Kudiah, telah diputuskan ia. Al-amru, akan urusan. Allazi, yang. Fihi, padanya. Tastaftian, engkau berdua minta fatwakan. Engkau berdua minta fatwakan. Tanda berdua tu alif nun tu. Tastaftiani. Ya. Baik, saya masuk semula. Setelah Nabi Yusuf menerangkan pendirian dia tidak bertuhankan Tuhan-Tuhan berhala. Dia bertuhankan Allah. Ya, dan tidak mempersekutukan Allah.
yang mana kebanyakan manusia tak mengerti, tak bersyukur, dan telah membuka minda kepada dua sahabat penjaranya supaya mereka juga diharap bertuhankan Allah. Lepas tu dah habis dakwah, barulah diterangkan tafsirannya mimpi itu. Ya sahibai sijni, wahai dua sahabat penjara. Amma ahadukuma, adapun salah seorang dari engkau berdua, fayaski rabbahu khamran, maka ia beri minum akan tuannya akan arak. Mana tadi yang seorang kan mimpi dia perah anggur. Yang perah anggur ni tafsirannya dia akan dapat keluar dan dapat memberi minum kembali tuannya. Jadi pelayan balik, dapat memberi minum tuannya arak. Jadi arak masa itu tidak diharamkan agaknya. Sebab mereka beragama musyrikin. Jadi arak tak ada halangan. Jadi dapatlah memberi minum kembali atau melayan tuannya kembali dengan memberi minum arak. Wa ammal akhar, dan adapun yang lain tadi yang memikul makanan, tapi makanan tu dimakan di burung. Jadi adapun yang lain fayuslabu, maka ia disalib. Fata'kulut thair, lalu ia makan oleh burung min ra'si, daripada kepalanya. Mana yang kedua tadi, dia tak lepas daripada hukuman salib. Maka disaliblah atau dipalang, bukan di tali gantung. Tapi hukuman masa itu, kesalahan berat, maka dia akan kena salib. Dipalang, dipaku tangan kaki sehingga tergantung sebagaimana tiang salib. Kemudian dibiarkan. Bukan biasanya dia tak bunuh. Hukuman tu dia tak bunuh. Hukuman tu dia cukup menyeksakan. Terkadang hukuman salib ni dia potong satu kaki. Jadi darah tu akan mengeluar macam itulah. Jadi mati dengan cukup menyeksakan. Mati dengan perlahan-perlahan. Dipotong satu kaki. Kemudian lama-lama dia punya membusuk. Maka burung-burung, ada jenis burung yang suka makan bangkai ni, maka mematuklah kepala orang kawan yang disalib tadi. Tu mana hukuman tu tetap. Qudiyal amru lazi fi tastaftian, telah diputuskan ia akan urusan yang padanya engkau berdua minta fatwakan. Sekarang dah selesai. Aku dah bagi keterangan yang kau minta. Tu maknanya satu bernasib baik, dia dapat kerja semula. Yang seorang lagi tidak bernasib baik. Dia tetap menjalani hukuman salib. Setengah hukuman salib ni dia dibakar. Dia dah disalib. Lepas tu diletak unggun api bawah. Dibakar hidup-hidup macam tu. Setengahnya dipotong sebelah kaki saja supaya darah tu menitik keluar. Jadi sambungan lagi ayat yang ke-42. Waqalah, dan telah berkata ia, lillazi, kepada orang yang zonna, telah menyangka ia, annahu, bahawasanya ia, najin, yang akan selamat.
minhuma daripada keduanya. Uzkurni, ingatkanlah oleh engkau akan daku. Indah. Saya ulangi, ingatkanlah oleh engkau akan daku. Indah di sisi Rabbika, Tuhan engkau. Ini bukan Tuhan ya, Tuhan. T-U-A-N, nanti salah pula ya. T-U-A-N, Tuhan engkau. Wa'ansahu, lalu telah melupakan ia akannya. Lalu telah melupakan ia akannya. Asyaitanu, oleh syaitan. Zikra, mengingatkan. Rabbihi, tuannya. Tuan ya, T-U-A-N. Saya kena sebut kalimah ni. Tuan ya, T-U-A-N. Tuannya. Tengok berapa banyak kita jumpa Rabbi, Rabba. Ya, makna Tuan, bukan Tuhan ya. Fala bisa. Ya. Kepada tuannya. Ya. Itu bahasa dalam surah Yusuf ni. Ya. Kadang setengah mereka yang tak faham, mereka terjemahkan Tuhan ya. Sebab itu saya nak bagi tahu betul-betul ni, ya, supaya jangan tersilap ya, meletakkan makna. Fala bisa, maka telah tetap ia. Maka telah tetap ia. Bracket tinggal. Fisijni, dalam penjara. Bid'ah, beberapa. Sinin, tahun. Baik, saya masuk semula ya. Waqalah, dan telah berkata ia ni Yusuf. Ya, Yusuf. Lillazi, kepada orang yang zonna, telah menyangka ia. Annahu, bahawasnya ia najin, yang akan selamat. Ya, atau yang akan terlepas. Minhuma, daripada keduanya. Jadi, ya, Nabi Yusuf sempatlah pesan kepada orang yang selamat. Ya. Seorang ni tak selamat, memang kena gantung lah, kena salib lah. Yang selamat ni dipesankan. Ya. Kata Nabi Yusuf, dia pesan dengan orang yang selamat ini, yang akan selamat ini. Uzkurni indi rabbik. Ya, ingatkanlah oleh engkau akan daku di sisi Tuhan engkau. Tuhan tu maknanya Al-Aziz, itulah raja tu. Ya. Nanti, ya, setelah engkau keluar daripada penjara ni, ya, engkau akan jadi pelayan raja. Jadi pada masa itu, tolong ingatkan kisah aku ni macam mana. Kisah aku ni macam mana. Tolong ingatkan kepada Tuhanmu. Sebab ya, Nabi Yusuf tak ada asing. Nabi Yusuf ni anak angkat. Ya. Jadi kalau disebutkan kepada Tuhan tu, ya, tak ada ya, rasa ganjil. Ya. Maknanya sesuatu yang ya, bukan orang asing. Jadi ya, tolong ingatkan hal aku ini. Ya. Nasib aku ni.
cuba ingatkan kepada Tuhanmu. Ya. Katanya, oleh kerana terlampau gembiranya, dia dapat bekerja semula, dapat bertugas semula sebagai pemberi minum, raja. Wansahu syaitan. Lalu telah melupakan ia akannya oleh syaitan. Syaitan telah melupakan siapa? Si pelayan ini. Terlampau seronok, gembira, lupa member dalam penjara. Lupa zikra rabbih. Lupa mengingatkan kepada tuannya. Terlampau gembira sangat. Lupa member dalam penjara tu, merengkuk kat penjara tu. Pala bisa. Maka telah tinggal ia atau telah tetap ia ni Yusuf bisijni, dalam penjara. Tidak diambil tahu langsung. Yang lepas tu, kawan yang lepas tak nak ingatkan pun. Jadi, dijadilah orang yang dilupakan langsung dalam penjara. Selama apa? Bida'a sinin. Beberapa tahun. Tahu tak beberapa tahun? Beberapa tahun tafsirannya dikatakan 12 tahun. 12 tahun. Ataupun 7 tahun. 12 tahun ataupun 7 tahun dilupakan langsung. Hal Nabi Yusuf dalam penjara. Tengok. Seorang yang takwa, yang baik. Seperti Nabi Yusuf. Dipenjarakan. Dan tidak diambil peduli langsung. Selama 12 tahun. Kita ambil yang panjang sekali ialah 12 tahun. Yang pendek 7 tahun. Tidak dipedulikannya. Tengok. Betapa sedihnya. Nasib Nabi Yusuf ini. Selain daripada dianiaya oleh adik-beradiknya. Dimasukkan dalam perigi. Kemudian dijual macam barang tak laku. Setelah itu dah dewasa pula. Dah matang jadi manusia pula. Lain pula ujiannya. Diuji dengan wanita. Kemudian disumbat dalam penjara. Begitu lama. Kalau setahun dua tu tak apa. Setahun dua boleh kira bagi kita tu setahun dua tu tak lama macam tu. Tapi ni sampai 12 tahun. Ini sesuatu yang paling menyedihkan. Dia terbuang dalam penjara begitu lama. Tapi itulah yang diminta oleh Nabi Yusuf. Penjara itu lebih aku sukai daripada godaan wanita-wanita itu. Baik, sekadar itu dulu. Dan akan datang sambungannya berkaitan dengan raja pula bermimpi. Mimpi yang pelik. Sehingga mungkin raja ni tak boleh tidur. Kerana pelik sangat mimpinya. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi akan datang. Sadaqallahul azim untuk Al-Quran. Jadi kita sambung dengan pelajaran selanjutnya iaitu sharaf. Sampai tamrin berapa ni? Buka mic tak keluar. Latihan 40. Baik, latihan 40 iaitu tasriful mudha'af. Tasriful mudha'af min babi tafa'ala ya tafa'alu. Untuk mengingatkan kembali, saya letakkan balik wazan dia. Wazan tafa'ala yang sahih. Tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulan, tafa'al, la tatafa'al,
mutafa'ilun, mutafa'alun, mutafa'alun, mutafa'alun untuk makan dan zaman. Tufu'ila yutafa'alu madi majhul mudhari majhul. Misal, ya, tasyaddada. Ya, tasyaddada mudhari'nya yatasyaddadu. Masdarnya tasyaddudan. Ini bab mudha'af, ya, berganda. Dal tu ganda, ya. Tasyaddad, dia punya madi amar sama dengan madi. Tasyaddad la tatasyaddad. Mutasyaddidun, mutasyaddadun. Kemudian makan zaman, mutasyaddadun, mutasyaddadun. Majhul, madi, tusyuddida. Mudhari majhul, yutasyaddadu. Ini sudah tertinggal. Dia punya ta sudah tertinggalnya. Buat pembetulannya. Ada ta tinggal. Yutasyaddadu. Ya, sebab ta tu ta penting tu. Dia bukan ta tambahan. Tak penting dalam wazan. Buat betulan, buat pembetulannya. Saya pun tak perasan. Yuta saddadu. Ya. Okey. Kita buat tamrin. 40. Nombor 1, tasabbaba jadi sebab. Cuba buat tasabbaba mudhari'nya. Ya, tasabbabu masdarnya tasabbuban. Amar tasabbab. Nahi la tatasabbab. Ya, isim fa'il mutasabbibun, isim maf'ul mutasabbabun. Makan zaman mutasabbabun, mutasabbabun. Madi majhul tusubbiba, mudhari majhul yutasabbab. Ya. Okey, ya. Yang kedua, iaitu tarot dada. Ya, tarot dada dengan makna ragu. Ya. Tarot dada buat madi mudhari masdar. Ya, tarot dada, ya tarot dadu, tarot dudan. Amar nahi. Ya, tarot dad la tatarot dad. Isim fa'il, amar nahi. Isim fa'il, isim maf'ul, sorry. Makan zaman. Madi majhul, mudhari majhul. Okey. Yang nombor 3 dengan makna terlepas. Tafakaf. Tafakaka. Ya, tafakaka mudhari'nya. Buat madi mudhari masdar 3 kali. 3 sekali. Okey. Amar nahi. Ya, tafakak la tatafakak. Isim fa'il, isim maf'ul. Mutafakikun, mutafakakun. Makan zaman. Mutafakakun, mutafakakun. Madi majhul, mudhari majhul. Ya, tufukika yutafakaku. Okey. Nombor 4 dengan makna membantu. Tamim nun nun. Taman nana. Ya. Membantu. Taman nana. Okey. Buat madi mudhari masdar. Taman nana, ya taman nanu, taman nunan. Okey.
Amar nahi. Ya, tamannan la tatamannan. Isim fa'il, isim maf'ul makan zaman. Ya, mutamanninun, mutamannanun, mutamannanun, mutamannanun. Okey, madi majhul, mudhari' majhul. Yutamannanu. Okey. Itu makna membantu. Nombor 5 dengan makna berbilang. Ta'addada. Ya. Buat madi mudhari' masdar. Amar nahi. Isim fa'il, isim maf'ul. Makan zaman. Madi majhul, mudhari' majhul. Tu'uddida yuta'addadu. Baik. Satu makna untuk bab ini. Ya. Kita ambil nombor 1. Jadi sebab. Kalau madi. Telah jadi sebab. Ia. Mudhari'. Ia jadi sebab. Masdar. Kejadian sebab. Kejadian sebab. Okey, amar. Tambah itu ya. Jadi sebablah oleh engkau. Tambahlah oleh engkau. Kalau nahi. Jangan engkau jadi sebab. Kalau isim fa'il. Yang jadi sebab. Isim maf'ul. Yang dijadikan sebab. Ya, makan. Tempat jadi sebab. Isim zaman. Masa jadi sebab. Madi majhul. Ia kemudian. Telah dijadikan sebab ia. Mudhari' majhul. Jadi kalau madi, ianya akhir. Kalau mudhari', ianya awal. Ya. Ia dijadikan sebab. Jadi, ya, itu saja. Hanya buat pembetulan contoh yang dibagi itu untuk mudhari', mudhari' majhul. Ya. Sepatutnya ada ta. Yutashaddadu macam tu. Ya. Okey, untuk akan datang, tasriful misal masih lagi bab tafa'ala. Ya. Masih bab tafa'ala tapi tasrif misal ni mudha'af. Ya, saya bagi contoh tawahada. Tawahada dengan makna ya, tinggal sendiri. Daripada perkataan wahid. Wahid kan seorang. Ya. Jadi dah bab tawahada. Ya, dah makna tinggal sendiri. Ya. Okey, boleh rujuk dalam dalam grup ya. Latihan selanjutnya. Jadi itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah hari ini insya-Allah, dan yang tak hadir boleh ikutilah rakamannya insya-Allah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin.